Buletin Didik 19 Oktober bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Pada usia semuda 7 tahun, untuk hidup sendiri di asrama sekolah mungkin agak sukar. Namun bagi segelintir murid, itulah realiti yang perlu dihadapi mereka. Ekoran banyak faktor menjadi punca, antaranya jarak antara sekolah dan rumah yang sangat jauh. Ada pula yang perlu menaiki bot setiap hari untuk ke sekolah dengan kos yang sangat mahal. Realiti inilah didepani murid Sekolah Kebangsaan SK Pulau Sumandi, Sampurna, Sabah. Bagi guru penolong kanannya Muhammad Tarmizi England, berbanding sekolah berasrama penuh SBP, asrama sekolah harian walaupun tidak banyak kemudahan tetapi ia cukup membantu murid. Malah katanya, melihat keazaman murid-murid yang sanggup meninggalkan rumah pada usia muda menjentik hatinya. Menurut Cikgu Muhammad Tarmizi, kebanyakannya berasal dari pulau-pulau kecil sekitar Pulau Sumandi. Jika tidak duduk di asrama, mereka perlu menaiki bot setiap hari ke sekolah dengan kos yang sangat tinggi. SK Pulau Sumandi ketika ini mempunyai 180 murid dengan 18 guru menampung murid dari pulau-pulau berdekatan. Ia terletak di Pulau Sumandi dengan saiz yang agak besar berbanding pulau lain di sekitarnya. Bagaimanapun katanya, disebabkan jumlah asrama harian yang disediakan agak terhad, umumnya kemudahan asrama disediakan untuk murid berusia 9 tahun ke atas. Namun ada juga murid yang hanya bertahan seminggu duduk di asrama sebelum pulang ke rumah kerana rindu kepada keluarga. Malah ada juga ibu bapa yang membawa keluar anak mereka dari asrama kerana tidak sanggup berjauhan. Justru tegas Muhammad Tarmizi, sangat biasa melihat murid tidak menamatkan pengajian sekolah rendah. Malah jika tamat tahun 6, ada yang tidak mampu untuk melanjutkan pengajian ke sekolah menengah. Katanya berbanding murid SBP yang umumnya sudah bersedia memasuki asrama, kebanyakan murid di sekolah asrama harian berhadapan banyak isu lain. Justru guru atau warden bertugas perlu memiliki kemahiran untuk memastikan mereka kekal fokus untuk belajar. Tegas Muhammad Tarmizi, kebanyakan murid tidak bercita-cita tinggi, justru guru perlu terus memberi motivasi sekurang-kurangnya untuk membolehkan mereka menamatkan pengajian. Sejumlah RM10,000 disalurkan kepada Sekolah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam Selangor sebagai usaha melestarikan sekolah itu menerusi projek penanaman pokok. Projek tajaan Central Sugars Refineries CSR bertepatan dengan objektif kelestarian syarikat itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Zuki Wan Abdullah berkata pemilihan sekolah tersebut sebagai rakan kongsi hijau sesuai kerana sekolah berkenaan telah aktif dalam inisiatif kelestarian dan diiktiraf sebagai sekolah lestari oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor. Jelas Muhammad Zuki, pencapaian terbaru sekolah ini sebagai antara 3 sekolah terbaik yang menerima anugerah alam sekitar 2022 di Selangor mencerminkan dedikasi warganya terhadap usaha itu. Tambahnya, melalui inisiatif itu, selain menghijaukan infrastruktur sekolah, CSR berharap ia dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fizikal serta pengalaman pembelajaran pelajar selain menghasilkan sikap positif antara pekerjanya dan pelajar terhadap kesedaran serta pemuliharaan alam sekitar. Katanya lagi, sambil menambah program mengindahkan susun atur taman, pengedaran anak-anak pokok dan menanam pokok buah-buahan itu melibatkan 30 sukarelawan CSR, pelajar dan guru. Budaya bersukan dan bergerak cergas perlu dipupuk sejak usia muda lagi. Sebagai usaha menggalakkan pelajar bergerak aktif, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Persisiran Perdana Tangkak Johor menganjurkan Hari Sukan Negara HSN. Acara itu sebagai sokongan terhadap sambutan Hari Sukan Negara yang juga satu daripada inisiatif kerajaan. Sambutan membabitkan kira-kira 400 orang pelajar dan 35 orang kaki tangan dan guru. Membawa objektif untuk menerapkan budaya cergas dan aktif serta dalam masa yang sama membantu menurunkan kadar penyakit kronik dalam kalangan rakyat Malaysia. Aktiviti dimulakan dengan senam robit membabitkan keseluruhan warga sekolah. Ia disusuli dengan perlawanan bola jaring, bola tampar dan timbang bola. Selain menanam gaya hidup sihat, acara itu juga antara usaha sekolah untuk mencungkil serta mengesan bakat pelajar dalam bidang sukan.
Acara berlangsung sepanjang hari itu juga melatih pelajar untuk berdisiplin serta mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Pelajar yang memenangi acara yang berlangsung sepanjang hari itu menerima pingat yang disampaikan oleh penolong kanan pentadbiran SMK Persisiran Perdana Azian Omar. Bersua kembali. Tidak mahu ada yang terpinggir dalam merasai kemeriahan menjelang Deepavali. Sekumpulan penuntut Universiti Utara Malaysia UUM menggerakkan inisiatif bantuan bakul makanan kepada rakan yang kurang berkemampuan. Usaha murni itu bermula dengan penghebahan dalam kawasan universiti untuk sama-sama mengumpulkan sumbangan. Program Annam Sei Deepavali yang bermaksud beramal sambil menyambut Deepavali merupakan program anjuran Majlis Perwakilan Pelajar MPP UUM yang dikendalikan pengarah projeknya J. Kavilash. Sumbangan RM2,000 yang berjaya dikutip dalam tempoh 5 hari membolehkan bantuan diagihkan dengan lebih meluas. Pengetahuan semua, kita beri beberapa bantuan iaitu kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kepada pelajar B40 di UUM sendiri. Keduanya adalah keluarga Changlun yang akan menyambut Deepavali, dan yang ketiga adalah bagi pengurusan kuil ini sendiri, sebab kuil ini perlukan wang untuk penambahbaikan. So itu adalah tujuan kami, dan berbalik kepada pelajar yang kita akan khususkan adalah pelajar semester 1 hinggalah pelajar semester 7. Penyerahan bantuan dilakukan di Dewan Kuil Sri Mahamariaman di Changlun, Kedah malam tadi. Banyak bagus lah dia orang, untuk dia orang simpan sikit-sikit, dia orang buat macam ni untuk bagi derma Deepavali punya. Majlis dirasmikan pengarah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM Huzaidi Hussain. Program ini merupakan salah satu program tahunan yang dilaksanakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UUM. Dan ini adalah sebagai salah satu daripada cara untuk kita mendekatkan diri antara UUM dan juga masyarakat kita di luar kampus. Selain penyerahan bantuan, turut berlangsung adalah acara gotong royong membersihkan kuil. RM50,667 permohonan kemudahan peranti di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia penuntut institusi pengajian tinggi IPT di Zon Utara telah diluluskan. Melalui hantaran di Facebook Kementerian Pengajian Tinggi KPT, jumlah itu mewakili 54% daripada 87,222 permohonan dari Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan IPTS di Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis yang diterima sehingga semalam. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, daripada jumlah itu sebanyak 9,001 permohonan penuntut IPT di Pulau Pinang diluluskan, manakala selebihnya ialah 17,967 dari Perak, Kedah sebanyak 14,913 permohonan dan Perlis sebanyak 8,786 permohonan. Beliau ditemui pada Majlis Penyerahan Peranti Siswa Keluarga Malaysia kepada 50 orang penuntut di Politeknik Balik Pulau siang tadi. Pada majlis itu, Datuk Dr. Noraini menyerahkan peranti siswa keluarga Malaysia kepada penuntut Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Turut menerima peranti itu ialah penuntut daripada UiTM Cawangan Arau, UiTM Cawangan Merbuk, UiTM Cawangan Permatang Power, Politeknik Balik Pulau, Politeknik Seberang Perai dan Kolej Cosmo Point Cawangan Pulau Pinang. Pada majlis yang sama, Datuk Dr. Noraini turut menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 peringkat negeri Pulau Pinang dan penyampaian sumbangan akaun simpan SSPN Prime. Program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun ini bertujuan membantu penuntut asnaf dari aspek pendidikan serta galakan awal bagi memulakan penabungan. Program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 peringkat negeri Pulau Pinang melibatkan 13 kawasan dengan jumlah sumbangan sebanyak RM130,000 dengan penglibatan seramai 1,300 penuntut. Setiap kawasan diperuntukkan RM10,000 dan seramai 100 orang penuntut asnaf di setiap kawasan akan menerima sumbangan akaun simpan SSPN Prime bernilai RM100 seorang.
Jualan Murah Keluarga Malaysia Siswa JMKM Siswa bakal menawarkan aneka barangan keperluan harian penuntut yang akan dijual pada harga yang lebih murah. Program di bawah Kementerian Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi Malaysia KUSKOP membabitkan jualan melalui 13 kedai koperasi dan 7 pusat keusahawanan Universiti Awam seluruh negara. JMKM Siswa akan berlangsung secara mingguan sebanyak 10 siri atau mengikut ketetapan agensi pelaksana di universiti masing-masing mulai hari ini. Antara barangan keperluan harian siswa yang dijual adalah alat tulis, makanan kering, barangan penjagaan diri dan tambah nilai pelan prabayar komunikasi. JMKM Siswa yang dilancarkan oleh Menteri Keusahawanan dan Pembangunan Koperasi Malaysia Tan Sri Nur Omar di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM adalah satu daripada inisiatif Perdana Menteri sempena Majlis Kemuncak Semara Patriotik IPT 2022 pada 15 September lalu. Hadir sama Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian, Ketua Setiausaha KUSKOP, Datuk Suryani Datuk Ahmad, Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Haji Muhammad Ekwan Haji Toriman serta wakil-wakil Pusat Keusahawanan dan Koperasi Universiti Tempatan seluruh negara. Bersa kembali. Kira-kira 1 bilion kanak-kanak kini berisiko sangat tinggi akibat perubahan iklim. Menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia Kids Rights, berdasarkan angka Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, lebih 1/3 daripada kanak-kanak seluruh dunia iaitu kira-kira 820 juta orang kini terdedah kepada gelombang haba. Badan Bukan Kerajaan dari Belanda itu juga berkata kekurangan air turut menjejaskan sebanyak 920 juta kanak-kanak di seluruh dunia. Manakala penyakit seperti malaria dan denggi menjejaskan kira-kira 600 juta kanak-kanak. Indeks Kids Rights yang menjadi satu-satu analisis yang menilai hak kanak-kanak pada setiap tahun meletakkan Iceland, Sweden dan Finland sebagai negara terbaik yang memperjuangkan hak kanak-kanak. Manakala Sierra Leone, Afghanistan dan Chad terburuk daripada 185 negara. Dalam 3 negara teratas, hanya kedudukan Sweden yang berubah dari tahun sebelumnya, bergerak ke tempat kedua dari tempat keempat. Indeks Kids Rights juga menunjukkan pandemik COVID-19 memberi kesan buruk terhadap kanak-kanak kerana ada yang tidak mendapat makanan atau ubat akibat gangguan dan penutupan klinik sehingga mengakibatkan kira-kira 286,000 kanak-kanak bawah umur 5 tahun meninggal dunia. Indeks Kids Rights yang disusun bersama Universiti Erasmus Rotterdam turut menyatakan buat pertama kali dalam 2 dekad bilangan buruk kanak-kanak meningkat kepada 160 juta, mewakili peningkatan sebanyak 8.4 juta dalam tempoh 4 tahun lalu. Tinjauan itu menggunakan data PBB untuk mengukur bagaimana negara-negara memenuhi konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak. Sebuah tadika di Pyongyang, Korea Utara menggunakan kaedah pengajaran menarik bagi meningkatkan kesan terhadap pendidikan kanak-kanak. Murid diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam kelas muzik, bermain pelbagai jenis mainan dan melakukan aktiviti senaman di luar kelas. Tadika Rion Mod di daerah Sosong memberi fokus kepada pendidikan pembangunan kecerdasan dan menemui kaedah pengajaran baharu berdasarkan karakter setiap murid. Korea Utara menjalani sistem pendidikan wajib 12 tahun yang terdiri daripada 1 tahun tadika, 5 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah rendah dan 3 tahun sekolah menengah atas. Pengunjung Museum Masa Depan di Dubai berpeluang berinteraksi dengan robot manusia. Dibina oleh syarikat Engineered Art, robot berkenaan mempunyai wajah dan badan seperti manusia dan boleh mengesan pergerakan di dalam bilik serta mempunyai teknologi pengecaman muka. Pengunjung disambut dengan senyuman dan jenaka oleh pekerja museum yang juga sebuah robot bernama Amika. Thank you. I'm so happy to see you here at the Museum of the Future. Amika juga boleh berinteraksi dengan pelawat dan menjawab pertanyaan mereka mengenai museum futuristik ini.
This robot is very unique in its stance because it uses artificial intelligence in a way of understanding people's questions and responding to them. In addition, if you look at the robot and its facial expressions mimic that of a human being's. The way it tracks the person, the way it looks at it is very unique and it's very special, and we're very, very, very excited to have Amika with us here today. It's amazing. You know, when you ask a question, she has to answer me like in the eye. I say, you are so cute. And she say, you are pretty too. So, you know, it's kind of magic. Museum setinggi 7 tingkat yang dirasmikan pada awal tahun ini dihiasi dengan dekorasi hiasan warna perak dengan tulisan kaligrafi. Pameran futuristik di muzium ini menggambarkan kehidupan masa depan dan meneroka tahap yang boleh dicapai oleh teknologi. Kembali berita sukan. Hasrat untuk melihat skuad remaja negara mencari suntikan motivasi awal menjelang saingan hoki Piala Sultan Johor tidak kesampaian. Skuad bimbingan Muhammad Amin Rahim itu dibenam Australia 1-4 dalam aksi persahabatan petang semalam. Skuad Australia dilihat terlalu ampuh apabila mendahului 3-0 pada babak suku pertama permainan dimulakan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Campbell Geddes menjaringkan gol pembukaan bagi pasukan juara 2 kali menerusi jaringan gol penalti. Manakala pada minit ke-12, gol kedua berjaya dihasilkan menerusi pukulan David Hobart. Usaha Cooper Burns membuahkan hasil apabila berjaya melebarkan jaringan pada babak suku kedua. Gawang gol skuad negara terus dibolosi melalui pukulan kencang Campbell Geddes sekaligus mencatat jaringan kedua peribadinya. Bersambung babak terakhir menyaksikan jaringan tunggal buat skuad negara menerusi pukulan Muhammad Hazriq Alif Rosli 5 minit sebelum aksi tamat. Kita ada main hari kan, kita ada video dan kita akan tengok balik apa kelemahan yang kita boleh counter balik dengan dia, and of course kita kena tutup juga kelemahan yang kita dah buat, especially daripada sudut penalty corner lah. Skuad hoki negara dijadual menentang Britain menerusi aksi persahabatan kedua hari ini di Johor Bahru menuju aksi pembukaan saingan Piala Sultan Johor 2022 Sabtu nanti. Dalam pada itu, Persatuan Lawn Tennis Malaysia telah menganjurkan kejohanan tenis ITF World Tennis Tour Junior 2022. Kejohanan pusingan ke-6 dalam program World Tennis Tour di Malaysia ini merupakan edisi keempat Kuala Lumpur dipilih menjadi tuan rumah. Bagi Presiden Tenis Malaysia, Mirzan Mahathir, selain komited memberikan penganjuran terbaik, Malaysia tetap pertaruhkan barisan terkuat dalam saingan kategori J3 ini. First seed, seed number 1 untuk girls, Sojuni. Dia, saya ingat ranking dia 192 di dunia. Very successful, good prospect. Dia pernah main di SEA Games yang baru-baru ni, dan mungkin satu talent yang kita nak develop. Kejohanan ini mendapat sambutan cukup menggalakkan apabila menerima seramai 108 penyertaan tempatan dan antarabangsa. Berlangsung di Pusat Tenis Negara Jalan Sultan Abdul Halim, Kuala Lumpur, pusingan kelayakan telah berlangsung sejak semalam dan akan berakhir Ahad ini.
Kita beralih ke badminton terbuka Denmark. Pemain perseorangan lelaki Lee Zijia tidak berdepan masalah melepasi halangan peringkat awal apabila menewaskan Mark Koljo dari Belanda 21-15, 21-10. Dua lagi wakil negara beregu wanita Perlitan M. Tina dan beregu lelaki Ong Yu Sin Teo Iwi turut sama melangkah ke pusingan kedua. Antara tumpuan dalam kategori perseorangan lelaki ialah juara dunia 2021 Loh Kien Yew dari Singapura. Berdepan Sitikom Tamasin, Kien Yew memperoleh kemenangan pembakar semangat 21-14 di set pertama. Lawannya dari Thailand bangkit di set kedua, namun Kien Yew mengejar sebelum mengubah nasib menerusi keputusan 22-20 untuk melangkah ke pusingan kedua. Pertemuan Eng Kalong menentang wakil India Srikanth Kidambi pula berlangsung selama 3 set. Awalnya Kidambi tewas 17-21 sebelum menyekat rentah pemain Hong Kong itu dengan catatan 21-14, 21-12 untuk melepasi pusingan pertama. Langkahan Ben Lin, Sean Wendy dari England dalam acara beregu lelaki terkandas awal. Berdepan Lu Qingyo, Yang Puhan, permainan berlangsung selama 40 minit memihak lawan Taiwan dengan keputusan 21-11, 21-14. Mengakhiri buletin didik hari ini, sebuah galeri seni dengan rekaan mewah buat penggemar kek dan manisan Cakeland di Los Angeles. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.